A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud alaihissalam, ayat 113. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu ha'ula'i ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffahum nasibahum ghayra manqus. Maksudnya, maka janganlah engkau dalam keraguan tentang kebatilan apa yang disembah oleh mereka ini. Tidaklah mereka sembah kecuali sebagaimana sembahnya nenek moyang mereka sebelum ini. Dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan kepada mereka azab mereka tanpa dikurangkan. Pengajarannya, pertama, apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin selain daripada Allah tidak berdasarkan kepada ilmu atau hujjah, melainkan hanya ikutan kepada nenek moyang mereka sahaja. Yang kedua, kebenaran mestilah berdasarkan ilmu dan hujjah yang jelas, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sahih. Dan apa-apa sahaja yang tidak berlandaskan kepada dalil yang sahih, maka ia adalah sesat.
dan batil. Yang ketiga, tidak ada satu pun kejahatan, sama ada kecil ataupun besar, melainkan semuanya akan dibalas oleh Allah tanpa dikurangkan sedikit pun. Yang keempat, haram bagi orang yang beriman ragu-ragu terhadap kebatilan dan kesesatan yang jelas. Okey, ayat 110. Walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin minhu murib. Maksudnya, dan pasti sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa AS kitab. Lalu kitab itu diingkari, dan jikalau tidak kata-kata ketetapan yang telah ditetapkan daripada Tuhan engkau, pastilah mereka akan diazab. Dan sesungguhnya mereka masih menaruh perasaan ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Pengajarannya, Allah memberi dunia kepada siapa yang dia cintai dan tidak cintai. Tetapi Allah memberi agama dan ilmu kepada orang yang dia cintai sahaja. Yang kedua, tidak ada kebenaran yang datang daripada Allah melalui para nabi dan rasul, melainkan pasti akan ditentang dan ditolak oleh kaum mereka. Kerana setiap kebenaran itu berlawanan dengan kehendak nafsu. Yang kedua, balasan azab Allah telah ditetapkan pada waktu yang
sesuai berdasarkan hikmah yang Allah sahaja mengetahuinya. Yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang ragu-ragu terhadap Al-Quran, termasuklah tidak yakin dengan isi kandungannya dan tidak beramal dengannya, maka dia menyerupai orang-orang musyrikin. Okey, ayat 111. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Maksudnya, dan sesungguhnya setiap seseorang akan disempurnakan oleh Tuhan engkau balasan terhadap amalan mereka. Sesungguhnya Allah amat mengetahui secara mendalam tentang apa yang mereka kerjakan. Pengajarannya, tidak ada seseorang pun dan sesuatu amalan yang dilakukan oleh manusia melainkan semuanya diketahui oleh Allah dan akan dibalas dengan adil. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan azab. Okey, ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Maksudnya, dan hendaklah engkau beristiqamah sebagaimana engkau diperintahkan, dan orang-orang yang bersama engkau yang telah bertaubat bersama engkau, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia dengan apa yang kamu kerjakan maha melihat. Pengajarannya pertama, wajib ke atas setiap orang yang beriman beristiqamah dalam akidahnya, imannya dan amalnya, sehinggalah di hujung kehidupannya. Yang kedua, wajib ke atas setiap orang beriman hanya mengikut dalil-dalil dan perintah daripada Allah dan Rasul sahaja. Dan tidak wajib mengikuti selain daripada itu, seperti pendapat-pendapat manusia atau mimpi.
Yang ketiga, haram menukut tambah dalam urusan agama atau mengurangkannya. Yang ketiga, yang keempat, antara perkara yang membatalkan istiqamah seseorang ialah dengan dia melampaui batas, iaitu mengada-ngada dalam urusan agama. Okey, kita sambung tadabbur seterusnya. Okey, kaitan ayat 113 dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas, Allah perintah kepada Nabi dan kepada umatnya supaya beristiqamah. Dan istiqamah mestilah berdasarkan perintah Allah. Kemudian yang kedua, Allah melarang. Selepas Allah perintah Nabi dan umatnya beristiqamah, yang kedua Allah melarang jangan apa? Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Maka ayat seterusnya, ayat malam ni ialah sambungan kepada syarat istiqamah. Syarat istiqamah, satu, kena ikut apa yang diperintah oleh Allah sahaja. Yang kedua, jangan melampau. Dan syarat ketiga, wala tarkanu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tarkanu. Dan janganlah tarkanu. Tarkanu daripada perkataan ar-ruknu. Ar-ruknu. Al-ruknu ni makna dia al-mailu. Mailu makna dia condong. Condong ataupun al-mahabbah, suka, atau at-ta'alluq, bergantung, ataupun ar-ridha, redha, setuju. Jadi wala terkanu, larangan, jangan setelah kamu istiqamah dan jangan melampau. Maka perintah ketiga, jangan kamu condong. Ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang mereka zalim. Mereka zalim. Siapa ni? Siapa ni orang yang zalim? Pendapat pertama ialah orang musyrikin Mekah. Pendapat kedua, umum. Siapa saja yang melakukan kezaliman, sama ada zalim pada diri sendiri, zalim pada orang, zalim pada binatang, sama ada dia orang kafir ataupun orang Islam, termasuk semua sekali. Jadi jangan kamu condong kepada orang-orang yang zalim. Jadi ayat ni Allah nak apa ni? Allah nak mencela perbuatan zalim. Di mana celaannya? Condong kepada orang zalim pun salah. Kalau buat zalim, lagi salah. Apa kesan bila kita condong pada kezaliman? Kita setuju, kita suka. Kadang-kadang kita tak sedar, orang tu buat zalim, rasuah, ambil riba, tapi dia buat baik pada kita, kita pun suka pada dia. Itu condong. Faham tak? Kita tak sedar, kita suka sebab dia baik pada kita, tapi
dia adalah orang yang zalim. Jangan condong. Kesannya apa? Fatamassakumun nar. Maka kamu akan disentuh api neraka. Ibn Ashur berkata, masa yamusu tamusu makna ditimpa. Ditimpa ni makna dibakarlah, bukan setakat disentuh. Jadi kalau dia tak buat zalim, dia hanya setuju, pun kena bakar. Yang buat zalim sendiri, tak payah cakap lah. Ini berlaku kan dalam masyarakat kita, khususnya kepada orang politik. Kan politik ni biasa, orang politik, bukan semua, tapi biasa ada buat zalim. Kan? Bila pilihan raya berjanji, bila menang tak buat kan, zalim. Ambil hak rakyat kemudian tak pulangkan, zalim. Janji tak tepati, zalim. Tiba-tiba dia buat baik pada kita, kita pun al-pangkah dia. Bila kita pangkah tu, setuju tak? Setuju dengan apa? Setuju dengan kezaliman tu. Tak, Ustaz, saya bukan setuju dengan dia, saya setuju dengan parti dia. Parti dia buat zalim sebab dia adalah pimpinan. Ini contohlah, saya tak tahu berlaku tak di Malaysia, contoh. Cuba buka surah ni. Surah An-Nisa 31. Bukan. Surah Al-Ma'idah 51. Okey. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizul yahuda wan nasara, jangan kamu mengambil al-yahud, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, awliya, sebagai ketua, pemimpin. Ba'duhum, sebahagian mereka pemimpin, sebahagian pada mereka yang lain, dan kamu juga ambil mereka sebagai pemimpin. Kemudian Allah kata, wa man yatawallahum, dan barang siapa yang melantik mereka, barang siapa di kalangan kamu yang yatawalla, melantik mereka sebagai pemimpin, fa innahu minhum, dia adalah daripada kalangan mereka. Jadi kalau orang Islam melantik orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin, orang Yahudi buat zalim, orang Islam tak, cuma dia lantik je. Maka Allah kata orang Islam tu adalah sama dengan orang Yahudi. Orang Islam daripada kalangan Yahudi. Fa innahu minhum. Ini sebab apa? Sebab dia condong kepada orang-orang yang zalim. Lepas tu Allah kata, innallah, sesungguhnya Allah tidak akan la yahdi, tidak akan memberi hidayah kepada orang yang, kaum yang zalim. Siapa ni? Siapa kaum yang zalim? Dua. Satu yang buat zalim, yang kedua yang melantik. Melantik itu makna setuju, condonglah tu. Jadi Allah kata semua tu orang yang zalim, dan Allah tidak akan bagi hidayah. Apa dia? Tak boleh pangkal lah. Kalau nak pangkal, kena tengok dia buat zalim ke tak. Kalau semua buat zalim kan? Kalau semua yang buat zalim, tak payah pangkal semua. Tunggu orang yang tak zalim buat parti.
Ini orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau ayat tadi, Allah kata jangan condong pada orang yang zalim. Allah tak sebut Yahudi kan Nasrani. Termasuk semua. Kalau orang Islam buat zalim pun jangan condong. Orang Islam ambil rasuah, kita setuju dengan dia kan? Sebab dia suka buat baik pada orang. Orang Islam buat rasuah ataupun ambil hak rakyat. Kemudian dia ambil duit, dia bagi pada rakyat untuk pergi haji kan? Kita pun seronok. Bagusnya zalim. Tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Okey, cuba tengok surah Al-An'am. An'am ke? Ayat 68 tu. Surah Al-An'am. Oh, 68. Okey. Ini contoh. Contoh condong kepada orang yang zalim. Allah kata, "Wa iza ra'aital ladzina." Cuba terjemah. Dan apabila ra'aita, engkau melihat allazina, orang-orang yang yakhuduna, orang-orang yang memperolokkan fi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah. Dia duduk dalam majlis, dia gunakan ayat Quran dan dia perolokkan, dia permainkan. Maka Allah perintah kepada Nabi dan umatnya, fa'arid, dan berpalinglah daripada mereka. Maksud apa? Jangan duduk bersama. Keluar. Hatta yakhudu, sehinggalah mereka bercakap fi hadisin ghairi. Sehinggalah mereka bercakap tajuk lain, iaitu bukan lagi tentang ayat-ayat kami. Masa tu nak duduk bersama boleh. Okey. Ini ahli tafsir mengatakan bila dia permainkan ayat benda mungkar, kewajipan utama kita apa dia? Bila melihat kemungkaran, kena tegur. Habis kenapa Allah kata fa'arid? Bila tak mampu. Kalau kita mampu tegur. Kalau tak, jangan duduk. Kalau duduk bersama, setuju. Okey. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Dan sekiranya syaitan melupakan kamu. Kamu duduk bersama orang yang zalim, bercakap benda yang mencela agama, tapi kamu lupa sebab dilupakan oleh syaitan. Dan yang bercakap pula kawan baik. Kamu pun duduk. Maka Allah kata apa? Fala taq'ud ba'da zikra. Jangan engkau duduk setelah engkau ingat. Tadi engkau dilupakan oleh syaitan, tak apa, dimaafkan. Tapi bila ingat, terus kena bangun. Ba'da zikra ma'al qaumiz zalimin. Jangan duduk bersama kaum yang zalim. Ini bentuk apa ni? Condong. Duduk bersama. Kita tak bercakap, orang lain bercakap. Tapi kita duduk bersama, itu pun dikira condong. Orang mengumpat kan? Zalim tak? Dia zalim pada siapa? Tapi dia mengumpat hak orang, bukan hak diri dia. Sebenarnya bila dia mengumpat hak orang, sebenarnya dia zalim pada orang yang dia mengumpat ke zalim pada dia sendiri? Dua-dua. Orang dia umpat dapat apa? Dapat pahala. Apa pula zalim? Sebab tu Imam Hasan Basri bila dapat tahu orang kutuk dia buat apa? Dia bagi hadiah. Sebab dia rasa dia tak dizalimi, bahkan dia dapat pahala. Dia kata, ini hadiah daripada saya. Hadiah pasal apa ni? Sebab semalam kamu bagi pahala kamu kepada aku. Jadi aku rasa nak balas, tapi tak ada benda yang terbaik. Ini je ada. Sebab pahala adalah hadiah terbaik. Jadi pagi, petang, siang, malam kita buat ibadat, lepas tu bagi ke orang. Besok buat lagi, bagi ke orang. Bodoh. Bila nak mengumpat, ingatlah. Ingat apa? Pahala adalah tak banyak.
Lepas tu nak transfer pada orang. Okey, jadi Allah kata jangan duduk bersama orang yang zalim. Kenapa? Bila duduk, kamu setuju, kamu condong. Okey, kita balik pada ayat kita. Kalau orang tu dia jahit baju untuk penyanyi, penyanyi ni dia melarangkan orang kan, dan dia buka aurat, dia zalim tak? Jadi yang tukang buat baju untuk penyanyi tu zalim ke tak? Dia tak menyanyi, dia tak buka aurat, dia buat baju je. Condong. Zalim. Kawan tu zalim, melalaikan orang sebab baju yang kamu buat. Itu termasuk condong. Bila kamu jahit baju untuk dia, bukankah bermakna kamu setuju dengan perbuatan dia, betul? Kalau tak setuju, jangan minta maaf, saya tak boleh jahit baju untuk awak sebab saya tak setuju dengan perbuatan awak. Biar jelas. Okey. Orang bulan puasa, ada orang Islam nak beli, kita buka restoran, ada orang Islam nak beli, kita menjual. Kita tak berbuka pun, kita puasa sampai lembek kan, sebab memasak untuk orang. Zalim tak kita? Zalim sebab kita setuju. Banyak berlaku kan. Hari Jumaat, bila khatib berkhutbah, haram tak jual beli di luar? Haram kan? Kita pergi beli, kita condong tak? Condong. Ustaz, saya tak jual, saya membeli saja. Yelah, dia jual sebab kamu membelilah. Kalau kamu tak beli, dia tak jual. Okey, wa malakum. Dan tidak ada bagi kamu min dunillah, dari selain Allah, min awliya, dari penolong. Jadi balasan orang yang condong, yang zalim, memanglah ini setuju dengan orang yang buat kezaliman. Satu, disambar oleh api. Yang kedua, tidak ada bagi kamu daripada selain pada Allah penolong. Maksud apa ni? Bila Allah kata disambarkan api, mungkin macam contoh kat dunia lah, bila kita ditimpa musibah, dalam kepala kita akan cari apa? Kabel. Siapa-siapa boleh bantu dan selamatkan kita daripada musibah. Maka Allah nak bagi tahu, bila di akhirat kamu disambar oleh api, tapi ada tak ruang untuk siapa-siapa bantu kamu? Terus Allah beritahu, tidak ada seorang pun selain pada Allah yang boleh selamatkan kamu daripada api. Semua kemudian la tunsarun, kamu tidak diberi pertolongan. Satu, kamu tidak ada penolong. Yang kedua, kamu tak akan ditolong dalam apa-apa bentuk sekalipun. Cuba buka hadis. Hadis Selasa. Kamu tidak akan ditolong. Ahli tafsir mengatakan sama ada bukan setakat di akhirat, dekat dunia pun. Bahkan ulama kata, kalau orang kafir berperang dengan orang Islam, orang kafir ni memang dia kafir, tapi dia tak zalim pada rakyat. Orang Islam ni zalim pada rakyat, Allah tak akan tolong orang Islam tu. Ayat tadi, orang yang condong pada kezaliman tidak akan ditolong. Okey. Oh, satu lagi yang unsur. Oh, bukan.
Bukan juga. Kau tak bagi? Tak bagi ke? Dia pendek je. Tapi nanti dah keluarkan 3, rasa ada 4 je. Satu lagi. Kan. Tak ada. Yang nombor 5 yang last sekali. Bukan lah. Kan. Ada ayat unsur akhaka zaliman atau mazluman. Hadis tu taklah panjang sangat. Tak ada. Ana tak bagi ya. Okey. Okey, tak payah ni. Ada satu lagi. Rawa al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ashabus sunan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu annahu qama, dia berdiri, fahamidallah, lalu memuji Allah, wa asna alaihi, summa qala, kemudian dia berkata, dia baca ayat Quran. Dia kata, ayuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, wahai manusia, kamu baca ayat ini, iaitu ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, hendaklah kamu jaga diri kamu, sehinggalah akhir ayat. Kemudian kata Abu Bakar, ala wa innan nas, ingatlah sesungguhnya manusia, iza ra'au, apabila mereka melihat az-zalim, orang zalim, falam ya'khuz ala yadihi, maka dia tidak cegah dengan tangannya, maka ausyakallahu an ya'ummahum bi'iqabihi, hampir-hampir Allah akan menurunkan balasannya. Kepada siapa ni? Kepada orang yang tengok kezaliman tapi tak cegah. Sebab apa? Bila dia tak cegah, bermakna dia condong, dia setuju. Kemudian kata Abu Bakar, ala wa inni, ingatlah sesungguhnya aku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas, sesungguhnya manusia, iza ra'au al-munkar, apabila mereka melihat kemungkaran, bainahum, di antara mereka, di sekitar mereka, falam yunkiruhu, maka mereka tidak mencegah kemungkaran tersebut, maka yushiku an ya'ummahumullah bi'iqabi, hampir-hampir Allah akan turunkan azab kepada orang tersebut. Siapa ni? Yang bukan yang buat mungkar, yang tak mencegah. Kenapa? Yang tak mencegah tu bermakna dia condong. Okey, hadis yang saya nak bagi tadi, cuba keluarkan hadis ni. Nabi sebut unsur akhaka zaliman atau mazluman. Ada sambungan sikit. Cuba terjemah. Unsur, tolonglah, bantulah. Akhaka, saudara engkau. Saudara engkau yang mana? Zalim, yang buat zalim, yang buat zalim. Atau mazluman, ataupun saudara engkau yang dizalimi. Jadi ada satu yang menzalimi, yang kedua yang dizalimi. Nabi suruh tolong kedua-dua. Jadi sahabat pun pelik lah, ya Rasulullah,
nansuru mazluman. Kami faham, kami kena tolong orang yang dizalimi, kami faham. Tapi kaifa nansuru zaliman? Tapi macam mana kami nak tolong orang yang buat zalim? Dia zalim, kenapa nak tolong? Nabi kata apa? Tahjizuhu. Halang dia daripada perbuatan zalim. Itu tolong dia. Boleh? Boleh kan? Ni banyak berlaku ni, contohlah. Mak bapak kan, anak buka aurat. Buka aurat zalim tak? Dia bagi duit anak kepada anak untuk beli pakaian yang membuka aurat. Jadi anak beli itu dan pakai yang buka aurat, zalim. Mak bapak yang bagi duit, zalim tak? Ha? Condong kepada kezaliman. Yang Nabi suruh apa dah? Tolong orang yang zalim. Macam mana nak tolong? Jangan bagi duit. Ataupun kalau bagi duit, bagi syarat. Beli pakai yang menutup aurat sahaja. Habis. Itu menolong orang yang zalim. Tak pasal-pasal. Mak bapak pakai cantik ni kan, tutup lengkap. Sebab baru balik Mekah kan. Tapi anak tu keluar dengan Facebook apa semua. Apa ni? Bila kamu keluar dengan anak yang buka aurat, bermakna apa? Kamu condong, kamu setuju. Bagi duit pula. Bangga pula anak pakai baju yang lagi condong tu. Jadi kalau ikut hadis tadi, siapa yang tengok kemungkaran tapi tidak cegah, apa dia? Hampir-hampir Allah akan menimpakan musibah padanya. Di akhirat akan disambar api neraka. Kat dunia, Allah hampir menimpa musibah. Yang semua masalah kehidupan tu kadang-kadang mungkin sebab itu. Sebab dia adalah condong kepada orang yang zalim. Kadang-kadang suami dia buat benda jahat kan. Tak payahlah, tutuplah, tak payah cerita pada orang, tak nak kecoh-kecoh. Mana isteri pun condong pada kezaliman. Okey, boleh ke? InsyaAllah. Sambungan hadis itu. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nansuruhu mazluman. Fakaifa nansuruhu zaliman qala ta'khudhu fawqa yaday. Sambungan tu saya dah terjemah tadi. Jadi cara menolong orang yang zalim ialah halang dia daripada buat zalim. Kalau bapa, contoh bapa merokok, lepas tu dia bagi duit pada anak suruh beli rokok. Anak pun kata, lebih ni saya beli coklat. Bapa buat zalim, anak condong, tapi tengok umur anak berapa. Kalau umur 6 tahun tak berdosa lah. Macam budak umur 6 tahun bawa kereta langgar pokok kan, tak berdosa. Dia langgar sampai rosak hancur kereta, dia tak berdosa. Yang berdosa siapa? Mak bapak tu. Macam mana boleh terlepas? Jadi kalau nak buat jahat, nak buat dosa, sebelum balik. Okey. Kemudian Allah kata wa aqimis solah, dan aqim, dirikan. Dirikan salat. Dalam Quran, bila Allah suruh salat, Allah tak kata sallu. Tapi Allah sebut perkataan apa dulu? Aqim wa yuqimunas salah. Apa makna aqim? Ataupun iqamah. Apa makna? Mendirikan salat. Beza salat dengan mendirikan salat. Yang fawailun lil musallin, yang salat. Yang qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, yang yuqimunas salah. Mereka bertaubat daripada dosa sebelum solat. Mereka belajar cara solat Nabi. Mereka solat awal waktu. Mereka solat berjemaah kalau lelaki.
itu mendirikan solat. Kalau solat cincai je, itu sallu. Dirikan solat bila ni? Tarafayin nahar. Taraf hujung. Kalau tarafai, dua hujung. Dua hujung. An-nahar, siang. Dua hujung siang ni apa makna? Pagi dan petang. Solat apa ni? Dua hujung siang. Pagi dan petang. Solat apa? Ha? Tak, siang. 3. Subuh, Zuhur, Asar. 3. Wa zulafan, dan zulafan apa dia? Awal minal lail, dari malam. Ini solat apa ni? Maghrib dan Isya. Maghrib dan Isya itu awal malam. Jadi cukup 5 waktu. Apa kaitan ayat dirikan solat dengan sebelum? Apa kaitan? Kalau sebelum ni Allah perintah apa? Sebelum ayat ni. Sebelum. Istiqamah. Asas dan ibadat yang paling utama untuk istiqamah ialah solat. Saya dah istiqamah Ustaz, cuma solat belum lagi. Jadi asas kepada istiqamah, solat. Solat adalah tiang agama. Siapa mendirikan solat, dia mendirikan agama. Siapa mengabaikan solat, dia telah meruntuhkan agama. Jadi ini asas kepada istiqamah. Solat 5 waktu. Di sini Allah bagi tahu, Allah bagi motivasi supaya kita terus solat. Apa kebaikan solat? Innal hasanat, sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Ada ahli tafsir mengatakan hasanah salat 5 waktu. Ada mengatakan umum, semua kebaikan. Yuzhibna, akan yuzhibna apa dah? Menghapuskan. Zihab, menghilangkan, memergikan as-sayyi'at, kejahatan. Subhanallah. Ayat ni Allah nak bagi tahu syarat nak hapuskan kebaikan. Apa dia? Tak, syarat nak hapuskan kejahatan. Buat baik, hasanat. Tapi ada satu lagi syarat. Allah tak sebut dalam ayat ini, Allah sebut dalam ayat lain. Surah An-Nisa ayat 31. Ada 2 syarat. Kejahatan kita terhapus bila buat 2. Satu kebaikan. Surah An-Nisa ayat 31. Okey. Cuba terjemah. In tajtanibu. In, sekiranya tajtanibu, kamu menjauhi kabair. Kabair jamaah plural. Kalau satu kabirah. Kalau kabirah satu dosa besar. Kalau kabair dosa-dosa besar. Sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang kamu dilarang daripadanya. Seperti apa? Dosa besar. Mengumpat, syirik, minum arak, rasuah, berzina, derhaka pada mak bapak, rasuah.
Kalau kamu menjauhi semua dosa-dosa besar itu apa dah? Nukaffir. Kami akan kafarah. Nukaffir kafarah. Kami akan padamkan daripada kamu sayyiatikum. Dosa-dosa kamu. Dan wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan masukkan kamu di tempat yang mulia, iaitu syurga. Jadi syarat terpadam dosa kita, dosa yang terpadam, dosa kecil. Tapi syaratnya pertama buat kebaikan. Yang kedua, jangan buat dosa besar. Kalau kamu jauhi dosa besar dan kamu buat kebaikan, baru terpadam. Contoh, dia solat 5 waktu tapi dia berzina. Maka adakah solat dia menghapuskan dosa kecil? Tak. Sebab apa? Sebab dia buat dosa besar. Dia pergi haji, pergi umrah, sedekah, tapi dia dengan mak bapak derhaka. Maka semua kebaikan dia tak menghapuskan dosa kecil. Dia tak buat dosa besar, tak berzina, tak minum arak, tak rasuah, tak berjudi, tak bunuh orang, tak derhaka pada mak bapak. Dan dia solat, dia haji, dia umrah, dia sedekah. Maka semua dosa-dosa kecil terpadam. Walaupun dia tak minta ampun. Walaupun dia tak minta ampun. Sebab tu dosa kecil ni terpadam dengan 2 cara. Satu, dengan kita istighfar. Yang kedua, dengan cara buat amal soleh. Amal soleh automatik menghapuskan. Tapi syarat, jangan buat dosa besar. Okey? Cuba kita tengok hadis. Ini dah. Ini tadi. Okey. An Abi Zar, daripada Abu Zar dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi SAW qal, dia berkata, ittaqillah. Cuba terjemah. Takutlah pada Allah. Di mana? Haitsuma kunta. Di mana-mana saja. Jadi takwa ni bukan dalam masjid saja, bukan di bulan Ramadan, bukan depan orang, tapi haitsuma kunta, takutlah pada Allah di mana-mana saja. Kemudian Nabi kata, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Dan ikutilah kejahatan ataupun dosa dengan kebaikan. Lepas kamu buat dosa, kamu buat kebaikan. Maka kebaikannya apa? Tamhuha. Hasanah menghapuskan sayyi'ah. Okey. Tapi jangan sengaja pula. Kenapa solat sunat baru sudah mengumpat? Kalau sengaja tak jadi. Sebab apa? Sebab bila dia sengaja, dia permainkan agama. Kan? Buat dosa. Kenapa buat dosa banyak-banyak? Tak apa. Lepas ni kita solat 5 waktu, kita ambil wuduk, habislah. Itu permainkan agama. Jadi Nabi kata, bertakwalah pada Allah di mana saja kamu berada, dan kalau terbuat dosa, terus buat kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan. Kemudian Nabi nasihat lagi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan khaliq apa dia? Bukan, bergaulah dengan manusia dengan khuluq, akhlak yang baik. Ini sukar. Kita bergaul, Nabi perintah bergaul dengan orang akhlak yang baik. Bagaimana kamu suka orang buat pada kamu, macam itulah kamu buat pada orang. Kamu suka orang senyum, kamu kena senyum pada orang. Kamu suka orang bagi salam, kamu kena bagi salam. Kamu suka orang buat baik pada kamu, sedekah ke apa, kamu kena sama. Ni, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ramai bergaul dengan orang tapi tak ada akhlak. Menyakitkan hati. Kadang-kadang kalau dia tak datang, orang lagi suka.
Oh, dah datang dah. Itu tanda apa tu? Orang tak suka lah tu. Okey, ini hadis menunjukkan kebaikan menghapuskan kejahatan. Okey, hadis lain. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams, salat khamsu pada 5 waktu, wal jum'ah ila jum'ah, dari Jumaat ke Jumaat, adalah semua tu kafarah, menghapuskan dosa yang mana ni? Dosa kecil yang mana? Bainahunna. Kalau salat subuh, kita salat zuhur, menghapuskan dosa daripada salat subuh sampai salat zuhur. Sebab tu salat ada 5 waktu. Satu subuh, satu yang last kali bila? Maknanya apa tu? Kalau kita jaga salat 5 waktu, dosa kecil kita satu hari akan terpadam. Sebab biasa lepas Isya buat dosa lagi ke? Tak adalah, tidurlah. Biasa lepas Isya tu tidur. Bila tidur, dia tak ada dosa dah. Makna daripada pagi sampai Isya, semua dosa dia terpadam dengan solat 5 waktu. Tapi solat yang macam mana? Pastilah solat yang awal waktu, solat yang ikut sunnah Nabi, solat yang khusyuk. Kalau solat pun sentiasa lewat, dia tak menghapuskan dosa, bahkan jadi dosa pula, dosa baru. Malam tughsha al-kabair, selama mana dia tebak dosa besar. Mana solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, menghapuskan dosa kecil, selama mana dia tidak melakukan dosa besar. Okey, hadis yang lain daripada Uthman bin Affan, qal sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ma min mri'in, tidak ada seorang muslim tahduruhu salatun maktubah, masuk waktu salat fardu, maka dia buat apa? Fayuhsinu wudu'aha, masuk waktu je dia ambil wuduk dan dia perelokkan wuduknya. Yang kedua, khusyu'aha, salatnya khusyuk. Wa ruku'aha, rukuknya sempurna. Illa, kecuali kanat kafaratan, melainkan salat yang khusyuk tu menjadi kafarah, penghapus 5 qablaha, dosa-dosa yang sebelum, malam tu'ta kabirah, selama mana dia tidak melakukan dosa besar. Wazalika ad-dahr kullu, subhanallah, rahmat Allah. Makna daripada hadis, daripada Al-Quran ni menunjukkan apa? Allah nak hapus je dosa kita. Cuma kita kena buat apa? Hasanat. Solat 5 waktu, solat Jumaat, puasa bulan Ramadan. Bahkan ada hadis, Ramadan ke Ramadan akan datang, penghapus dosa setahun. Ada lagi? Tak ada kan? Okey, ini hadis ni kita biasa dengar ni. Nabi kata, solat ni 5 waktu membersihkan hati dan dosa. Dan Nabi buat contoh, seumpama depan rumah orang tu ada sungai, dan dia mandi berapa kali? Kalau mandi 5 kali, ada kotor tak? Mesti bersih. Begitulah orang yang jaga solat 5 waktu, mesti bersih daripada dosa, sebagaimana dia mandi 5 kali. Kalau tak bersih juga, mana solatnya tak betul. Ataupun sungai depan rumah dia selut. Okey, habiskan. Kita berhabis ayat, ada sikit lagi. Okey, zalika, demikian itu, zikra. Apa dia zikra? Peringatan, pengajaran. Apa maksud zalika ni? Dia refer kepada apa? Demikian itu. Apa dia? Bukan? Bukan. Yang zalika ni, pertama, istiqamah. Kerana Allah perintah pada Nabi istiqamah. Yang demikian itu, iaitu istiqamah
Dan la tatrau, yang kamu tidak melampau. Yang ketiga, jangan kamu tidak condong pada kezaliman. Semua itu adalah pengajaran, peringatan. Tapi bukan untuk semua orang. Lizakirin, untuk orang yang sentiasa ingat ataupun sentiasa taat. Zakiri lawan dia lalai. Mana kalau orang tu lalai, dia solat apapun tak berkesan. Orang yang berzikir, kata ahli tafsir, termasuklah orang yang Allah sebut dalam Quran, sifat orang yang berakal, ulul albab, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini termasuk. Kalau dia sentiasa berzikir kepada Allah siang, pagi, petang, siang, malam, dia akan dapat pengajaran ni. Dia akan jadi orang istiqamah. Dia tidak akan condong pada kezaliman. Dia tidak akan melampau. Last sekali, ayat 1. Wasbir. Ini perintah seterusnya Allah kepada Nabi, dan sabarlah. Sabarlah. Kenapa? Tiba-tiba last sekali sabar. Bila sabar ni, bila situasi yang perlukan sabar. Semua? Bila keadaan ada kesukaran. Apa kesukaran? Yang lepas. Istiqamah. Sukar tak? Allah kata, perlukan sabar. Nak terus baca Quran, nak terus solat sunat, nak teruskan puasa, perlu pada kesabaran. Nak tidak condong pada kezaliman, perlu pada lawan nafsu, perlu pada sabar. Nak supaya sentiasa ikut perintah Allah dan Rasul, jangan ada tokok tambah, perlu pada kesabaran. Kemudian Allah bagi tahu ganjaran kepada orang yang sabar. Maka sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak akan. Yudhi'u apa dah? Mengurangkan ataupun mensia-siakan. Ajra. Upah. Jadi setiap yang kita buat kebaikan mesti ada upah. Upah siapa ni? Ada dalam banyak-banyak ayat sebelum ini Allah kata orang yang beristiqamah, orang yang zakirin. Last kali Allah tak sebut dah istiqamah. Allah tak sebut dah zakirin. Allah sebut apa? Kenapa? Kenapa? Apa makna ihsan? Muhsinin daripada ihsan. Apa makna ihsan? Ya, ikhlas lain. Ikhlas lah. Ihsan lain. Apa dia? Ada bila malaikat datang tanya soalan pada Nabi kan. Soalan pertama apa dia? Berapa soalan malaikat tanya? Berapa soalan? 3. Soalan pertama tentang Islam. Soalan kedua iman. Soalan ketiga 3 soalan ikut tertib. Mana yang paling rendah sekali Muslim, tinggi sikit mukmin, iman. Paling tinggi kemuncaknya ialah muhsinin. Dan ditafsirkan ihsan ada 2. Satu ihsan kepada Allah. Yang kedua ihsan kepada manusia. Ihsan kepada Allah apa dia? Sembah Allah seolah itu kemuncak ibadat paling khusyuk, sehingga kita dapat bayangkan seolah kita nampak Allah. Dan ihsan kepada manusia buat baik pada siapa? Buat baik pada orang buat baik biasa. Tapi yang luar biasa, buat baik kepada orang buat jahat. Tadi kita baca hadis di kelas pagi tadi. Satu hadis Nabi cerita ada seorang Nabi dahulu, bila berdakwah kaum dia pukul dia sampai berdarah.
Kemudian dia sapu darah. Nabi tu sapu darah di mukanya. Lepas tu dia buat apa? Ni kepada orang yang buat jahat pada dia. Dia pun baca doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, bagilah hidayah pada kaum yang pukul aku tu sampai berdarah. Bagi hidayah pada mereka sebab mereka belum tahu. Itu buat baik pada orang jahat. Apa kebaikannya? Doa. Jadi kemuncak kepada kebaikan ialah muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi nak sampai tahap muhsinin sangat sukar. Saya pernah ceritakan, contohlah, muhsin ini boleh berlaku dalam berbagai-bagai bentuk. Contoh, wanita pelacur bagi minum anjing, kan? Itu ihsan. Sebab tu balasannya apa? Surga. Besar tak amalan tu? Dan kerap tak? Kecil dan sekali. Tapi dia adalah termasuk muhsinin. Allah tak akan sia-sia, dia ahli surga. Ada seorang wanita miskin datang dengan 2 anak perempuan ke rumah Aisyah. Lapar. Rumah siapa ni? Rumah Aisyah ni rumah siapa? Seri Perdana. Kan? Rumah Perdana Menteri. Jadi Aisyah pun carilah makanan dalam rumahnya. Agak-agak ada berapa ekor kambing, barbecue. Ada apa? Cari-cari ada 3 biji kurma. 3 biji kurma. Yang kita 3 kotak tak buka lagi, kan? Dalam peti. Kemudian 3 biji dia bagi, Aisyah bagi. Jadi mak ni bagi pada 2 anak, seorang 1. Kurma yang ketiga dia nak makan. Tapi sebelum dia makan, 2 anak tu dah makan habis. Dia minta yang mak dia punya. Jadi mak ni bagi kita. Dia ambil kurma yang untuk dia, dia belah 2, dia bagi sebelah seorang. Dia tak dapat makan. Aisyah tengok. Masa tu Nabi tak ada. Bila Nabi balik, Aisyah cerita apa yang perempuan tu buat kepada anaknya. Nabi kata perbuatan dia memasukkannya ke syurga dan menyelamatkannya daripada neraka. Besar tak perbuatan dia? Kecil. Tapi dia termasuk tak kategori muhsinin. Ya. Walaupun bahkan buat baik kepada keluarga, lagi besar pahalanya. Apatah lagi dia utamakan anak daripada dia perlukan, tapi dia bagi yang dia punya kepada anak. Benda simple tapi sukar. Kan? Okey, cukup lah. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Kita insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Isnin. Pukul 10.30. Tapi kita dapat surat daripada TMB. Dia kata ada apa ni, gangguan elektrik pada pukul 10 pagi hari Isnin sampai pukul 4. Tapi pengalaman saya selalu dapat surat tu, tapi elektrik rumah saya okey je. Betul tak? Betul kan, Doktor? Jadi kita teruskan kelas. Sehinggalah betul-betul tak ada. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim.